Assalamualaikum semua anak murid Ustazah tahun 3 dedikasi. Hari ini kita nak sambung pendidikan Islam bidang ibadah unit 2. Sebelum ni kita dah belajar tentang hadas kecil, hadas besar kan, hadas kecil dan hadas besar. Okey, seterusnya kita nak sambung lagi tentang solat yang sempurna. Apa dia solat yang sempurna tu? Solat ni apa? Solat ni yang kita sembahyang tu lah. Solat ialah tiang agama. Kita mesti solat. Kalau tak solat, kita berdosa. Okey. Tengok ini, situasi ni. Kamu perhatikan gambar dekat paparan skrin ni. Okey, ni dalam buku teks kamu. Muka surat 86 dan 87. Boleh tengok, boleh rujuk buku teks pendidikan Islam. Sama juga macam ni. Ini keadaan di dalam masjid ataupun surau. Ustaz ni tengah bersemayam berjemaah dengan anak murid dia. Tiba-tiba seorang ni, nampak ni anak murid yang pakai baju kuning ni berjalan keluar. Mungkin solat dia, mungkin dia terkentut, kemudian dia nak pergi ambil wuduk. Jadi bila selesai je solat, Ustaz pun tanyalah dekat mengapa kamu tidak penuhkan ruang kosong itu, Luqman? Luqman ni dia tak penuhkan ruang kosong ni, dia biarkan ruang ni kosong. Bila kawan ni keluar, dia biarkan dia kosong. Lepas tu Luqman ni kata apa? Dia takut solat dia terbatal kalau dia bergerak kan. Lepas tu Ustaz kata solat tidak terbatal kalau kita semayang tu bergerak tiga langkah atau 2 langkah, kemudian berhenti. Kalau macam nak bergerak merapatkan saf, tidak batal. Tapi sengaja bergerak tu tak boleh lah. Okey, seterusnya mari kita tengok perkara yang membatalkan solat. Hari ni kita nak belajar tentang perkara yang membatalkan solat. Okey. Tengok nombor 1 ni, nombor 1 yang ini, berulang-ulang menggerakkan anggota dengan sengaja 3 kali berturut-turut atau lebih. Berulang-ulang saja je menggerakkan anggota kiri kanan. Tengok ni, dia saja je main-main tengah solat 3 kali berturut-turut ataupun lebih, akan batal lah solat. Anggota apa? Anggota yang besar sahaja seperti kepala, badan, tangan dan kaki. Okey. Mari kita tengok yang nombor 1. Apa perkara yang membatalkan solat? Berkata-kata dengan sengaja. Sengaja je dalam solat tu bercakap. Dia cakap, adik diam. Lepas tu ataupun dia kata tu cuba tengok. Tak boleh. Walaupun satu perkataan tetap batal solat. Okey, nombor 2, meninggalkan rukun. Rukun ni apa? Sujud, rokok, baca Fatihah. Tiba-tiba lepas dia baca Fatihah terus dia sujud. Dia tak ada rukuk dulu. Batal solat sebab dia tinggalkan benda yang wajib. Rukun ni benda yang wajib di dalam solat. Kita dah belajar dalam masa tahun 2 apa yang wajib, apa yang sunat. Okey. Nombor 3, terkena najis pada badan atau pakaian atau tempat solat. Ketika dia tengah solat, tiba-tiba ada najis terkena dekat badan dia ni. Batal lah solat dia. Kemudian dia kena ulang balik solat. Okey. Seterusnya yang keempat, terbuka aurat dengan sengaja. Tengah dia solat, kaki dia nampak ni. Nampak ni kaki dia. Jadi batal solat. Okey, yang kelima, makan atau minum. Dia makan gula-gula dalam solat. Lepas tu dia telan. Batal solat, tak boleh. Okey, yang keenam, ketawa sehingga terkeluar suara. Makna ha, tak boleh. Batal solat juga. Okey, yang ketujuh, hilang ingatan kerana gila atau pitam. Pitam ni pengsan. Tengah-tengah semayang tiba-tiba dia jadi gila. Batal solat. Okey, yang ke-8, berpaling dada dari arah kiblat.
Dia pusingkan badan dia, tengok ada benda yang berlaku dekat belakang dia ni. Bila terpaling dia dada dia, maka batallah solat dia. Okey, yang ke-9, berubah niat, ubah waktu atau jenis solat. Semasa dia solat, tiba-tiba dia kata zuhur, ataupun dia solat asar, dia berubah niat, solat zuhur lah, solat asar lah. Tak boleh, batal solat. Okey, 10, berhadas, hadas kecil atau hadas besar. Tengah solat tiba-tiba terkentut, batal solat. Okey, yang ke-11, murtad. Murtad ni ialah orang yang keluar daripada Islam. Dia tiba-tiba dia kata aku bukan Islam, aku maknanya dah jadi murtad. Okey, boleh ingat tak perkara yang membatalkan solat ni? Ada 11 perkara ni. Nombor 1, berkata-kata, bercakap dalam solat. Yang kedua, meninggalkan rukun. Ketiga, terkena najis. Keempat, terbuka aurat. Kelima, makan atau minum ketika solat. Keenam, ketawa sehingga terkeluar suara. Ketujuh, hilang ingatan kerana gila atau pitam. 8, berpaling dada dari arah kiblat. Ke-9, berubah niat. Ke-10, berhadas. Ke-11, murtad. Ustazah nak kamu ingat ni semua perkara ni. Okey, jom kita tengok situasi ni. Okey. 1. Nabila menjawab salam tetamu yang datang ke rumahnya semasa sedang solat asar. Okey, ketika dia sedang solat asar, ada tetamu datang bagi salam. Dia pun jawab, Waalaikumsalam. Agak-agak batal tak solat? Betul, solat itu terbatal. Okey, nombor 2. Nabil menggaru-garu perutnya yang gatal dengan jarinya ketika sedang solat asar. Dia gatal dekat perut, dia garu dengan menggunakan jari sahaja. Tadi saya kata kalau menggerakkan anggota besar sahaja yang batal, kalau jari tak batal. Okey, nombor 3. Siti menelan air liurnya yang bercampur dengan gula-gula yang cair. Siti tengah semayang, dia makan gula-gula. Lepas tu dia telan. Batal tak solat dia? Batal solat sebab dia makan dan minum dengan sengaja. Okey, nombor 4. Nora bergurau dengan kawan-kawan semasa sedang solat berjemaah di surau. Macam kamulah suka main dengan kawan-kawan ketika solat. Tak boleh, batal solat. Okey, Ustazah nak kamu ingat apa perkara yang membatalkan solat. Nanti Ustazah akan bagi latihan dan kamu kena jawab latihan tu. Okey, itu saja setakat hari ini. Jumpa lagi.